Salam sejahtera. Nama saya N. Anak Minggan, nomor kad pelajar E17E0046 dan saya telah memilih soalan nombor 12 iaitu pembuatan keputusan pengguna. Pembuatan keputusan pengguna adalah sebuah proses mengikut pengguna mengenal keperluan mereka terlebih dahulu, kemudian mengumpul maklumat, menilai pilihan, dan akhirnya mereka akan membuat keputusan pembelian. Proses yang pertama iaitu perlu pengiktirafan. Pengiktirafan keperluan berlaku apabila pengguna menentukan dengan tepat keperluan mereka. Pengguna mungkin merasa seperti kehilangan sesuatu dan perlu menangani masalah ini untuk mengisi jurang. Apabila perniagaan dapat menentukan kapan pasar sasaran mereka mulai mengembangkan keperluan atau kehendak ini, mereka dapat memanfaatkan peluang ideal untuk mengiklankan jenama mereka. Contoh, seorang pengguna membeli air atau minuman sejuk mengenal pasti keperluan beliau sebagai dahaga. Di sini, namun mencari maklumat dan menilai alternatif tiada. Langkah-langkah membuat keputusan pengguna ini dianggap penting apabila jenama mahal berada dalam pertimbangan pembelian seperti kereta, komputer riba, telefon bimbit, dan lain-lain. Tahap kedua iaitu pencarian maklumat. Tahap pencarian maklumat dalam proses keputusan pembeli cenderung terus berubah kerana pengguna memerlukan memperoleh lebih banyak maklumat mengenai produk yang dapat memenuhi keperluan mereka. Maklumat juga dapat diperoleh melalui cadangan dari orang lain yang mempunyai pengalaman sebelumnya dengan produk tersebut. Pada tahap ini, pengguna cenderung mempertimbangkan pengurusan risiko dan menyiapkan senarai ciri jenama tertentu. Ini dilakukan kerana kebanyakan orang tidak mahu menyesali keputusan mereka dalam pembelian. Maklumat untuk produk dan perkhidmatan boleh diperoleh melalui beberapa sumber seperti sumber komersial iaitu iklan, kempen promosi, penjual atau pembungkusan produk tertentu. Selain itu, sumber peribadi, keperluan dibincangkan dengan keluarga dan rakan yang memberikan cadangan produk. Seterusnya, sumber awam iaitu radio, surat khabar dan majalah. Dan terakhir ialah sumber pengalaman. Itu sangat penting, pengalaman pelanggan sendiri menggunakan jenama tertentu. Yang ketiga iaitu penilaian alternatif. Langkah ini melibatkan penilaian pelbagai alternatif yang terdapat di pasaran bersama dengan kitaran hayat produk. Setelah ditentukan oleh pelanggan apa yang dapat memenuhi keperluan mereka, mereka akan mula mencari pilihan terbaik yang ada. Penilaian ini boleh didasarkan pada faktor yang berbeza seperti kualiti, harga atau faktor lain yang penting bagi pelanggan. Mereka mungkin membandingkan harga atau membaca ulasan dan kemudian memilih produk yang paling memuaskan parameternya, iaitu keputusan pembelian. Apabila semua tahap di atas telah dilalui, pelanggan akhirnya memutuskan untuk membuat keputusan pembelian. Pada peringkat ini, pengguna telah menilai semua fakta yang telah sampai pada kesimpulan logik yang berdasarkan pengaruh dari kempen pemasaran atau hubungan emosi atau pengalaman pribadi atau gabungan kedua-duanya. Terakhir iaitu tingkah laku pembelian pasca. Pembelian produk diikuti dengan penilaian pasca pembelian yang merujuk kepada menganalisis apakah produk itu berguna untuk pengguna atau tidak. Sekiranya produk tersebut sesuai dengan harapan pelanggan, mereka akan berfungsi sebagai duta jenama yang dapat mempengaruhi bakal pengguna lain yang akan meningkatkan asas pelanggan jenama tersebut. Perkara yang sama berlaku untuk pengalaman negatif, namun ia dapat menghentikan perjalanan calon pelanggan ke arah produk. Contoh
keseluruhan proses tersebut. Saya mengambil contoh ayah saya sendiri. Ayah saya merupakan seorang pengusaha kelapa sawit. Beliau selalunya menjual kelapa sawit ke kilang yang berdekatan. Namun, beliau mempunyai masalah dan beliau mendapati masalah tersebut harus ditangani, yaitu beliau selalu mengeluarkan modal yang agak tinggi untuk menyewa kenderaan luar untuk menjual kelapa sawit beliau ke kilang yang berdekatan. Maka beliau mula memikirkan kaedah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Maka ayah saya mengambil keputusan untuk membeli kenderaan sendiri. Namun, beliau tidak tahu untuk membeli jenis-jenis kenderaan atau pengangkutan yang sesuai untuk membawa hasil tanaman kelapa sawit untuk dijual ke kilang yang berdekatan. Kemudian, berbalik terus ke proses yang kedua, ayah saya bertanyakan kepada abang saya yang arif berkaitan dengan pembelian kereta. Abang saya telah mencadangkan kepada ayah saya untuk membeli kereta pancuran 4 roda, yaitu dipanggil single cab Toyota Hilux, untuk digunakan untuk menghantar hasil tanaman beliau. Malah ayah saya juga bertanyakan kepada sahabat-sahabat beliau yang telah menggunakan kenderaan yang sama. Beliau menanyakan pengalaman menggunakan kenderaan tersebut, adakah bagus ataupun ada kenderaan lain yang bagus untuk digunakan membawa pengangkutan yang berat. Sahabat ayah saya juga merekomenkan kenderaan yang sama kepada ayah saya dan mengatakan kenderaan tersebut sangat tahan untuk muatan yang berat. Maka ayah saya pun menganalisis pasaran-pasaran baru. Ayah saya mendapati kenderaan Toyota single cab di Sarawak sangatlah laris dan permintaan kenderaan tersebut sangat tinggi dan banyak pengusaha-pengusaha kelapa sawit menggunakan kenderaan tersebut. Apabila ayah saya mengetahui hal tersebut, ayah saya lebih yakin untuk membeli kenderaan single cab Toyota Hilux tersebut untuk digunakan beliau membawa hasil tanaman untuk menjual ke kilang yang berdekatan. Dan ayah saya mengambil keputusan untuk membeli kenderaan tersebut. Dan beliau mendapati kenderaan tersebut sangatlah sesuai untuk mengangkut ataupun membawa jumlah muatan yang sangat banyak, seperti contohnya 1 tan hingga ke 2 tan, dan sangat berbaloi dengan modal ataupun sangat berbaloi dengan pembelian yang dibuat.